Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Hanisah binti Ishak dan nombor matrik saya ialah 267887. Hari ini saya akan melakukan pembentangan tentang kertas cadangan penyelidikan saya, iaitu impak virus COVID-19 terhadap sosioekonomi isi rumah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh. Seperti yang kita sedia maklum, tahun 2020 merupakan tahun yang amat mengejutkan kepada masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh penularan virus COVID-19. COVID-19 ini telah diiktirafkan sebagai satu pandemik secara global oleh WHO akibat penyebaran virus dengan pantas dan membahayakan nyawa manusia di seluruh dunia. Virus COVID-19 ini dikatakan bermula dan muncul di sebuah wilayah di China iaitu Hubei pada Disember 2019. Kes virus COVID-19 di Malaysia menjadi lebih serius disebabkan oleh kluster perhimpunan tablik di Masjid Seri Petaling yang telah menyebabkan kes melonjak dengan tinggi sekali. Di Malaysia sehingga 4 Julai 2021, virus COVID-19 ini telah meragut nyawa seramai 5,497 orang yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini telah menunjukkan virus COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang amat bahaya dan perlu dipandang serius oleh seluruh masyarakat di Malaysia. Latar belakang kajian ini ialah pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan cabaran baharu kepada isi rumah dan mereka akan mengalami perubahan sosioekonomi yang drastik, terutama sekali golongan isi rumah berpendapatan rendah iaitu B40 berbanding golongan isi rumah berpendapatan sederhana dan tinggi iaitu M40 dan T20. Penyataan masalah kajian ini ialah rakyat Malaysia akan menghadapi masalah perubahan yang drastik dari segi sosioekonomi seperti perubahan gaya hidup harian berbanding kehidupan sebelumnya seperti pekerjaan, pendapatan dan perbelanjaan, simpanan, pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan, aktiviti keagamaan dan hubungan sosial. Di dalam kertas cadangan pendidikan ini terdapat 3 persoalan kajian iaitu apakah demografi dan latar belakang golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh. Persoalan yang kedua ialah bagaimanakah impak terhadap pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh semasa pandemik COVID-19. Persoalan yang terakhir ialah apakah bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam membantu golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh semasa pandemik COVID-19. Di dalam kertas cadangan ini juga terdapat 3 objektif kajian. Antaranya ialah untuk mengenal pasti demografi dan latar belakang golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh. Objektif yang kedua ialah untuk mengkaji impak terhadap pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh semasa pandemik COVID-19. Objektif yang terakhir iaitu untuk mengenal pasti bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam membantu golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh semasa pandemik COVID-19. Terdapat 3 kepentingan yang boleh diperoleh menerusi kajian ini. Kepentingan yang pertama ialah untuk mendapat maklumat demografi golongan isi rumah B40 di kawasan Rapat Setia Ipoh. Kajian tersebut dapat memberi maklumat kepada pihak yang memerlukan pada masa hadapan. Kepentingan yang kedua, melihat impak virus COVID-19 terhadap pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan terhadap golongan isi rumah B40. Ini adalah disebabkan golongan isi rumah B40 telah mengalami kesukaran dalam mencari sumber pendapatan dan mengalami perubahan corak perbelanjaan dan pengurangan simpanan akibat pandemik COVID-19. Kepentingan yang ketiga dan yang terakhir ialah dapat mengenal pasti bantuan atau inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan dalam membantu golongan isi rumah B40 di kawasan tersebut semasa pandemik COVID-19. Ini dapat memberi kepentingan dari segi maklumat kepada pihak yang memerlukan maklumat tentang bantuan atau inisiatif yang diberikan oleh kerajaan sepanjang pandemik COVID-19 ini.
Konsep kajian. Sosioekonomi adalah berkaitan atau melibatkan gabungan antara faktor sosial dan ekonomi. Maksud ini telah diperoleh menerusi kamus Merriam-Webster. Seterusnya, menerusi Siwar, Muhammad Khairi, Nurul Ashikin dan Siti Zalika, golongan isi rumah yang memperolehi pendapatan 40% terendah daripada jumlah keseluruhan pendapatan rakyat Malaysia ialah B40. Menerusi Jabatan Perangkaan Malaysia, corak perbelanjaan isi rumah merupakan perbelanjaan penggunaan persendirian atau tanggungan keluarga bagi barangan atau perkhidmatan yang ditanggung oleh seseorang individu. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kajian lepas yang dilakukan oleh penelidik sebelum ini. Terdapat 3 kajian lepas yang telah saya baca. Yang pertama ialah mengenal pasti trend dan cabaran golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di Malaysia. Kajian ini dilakukan oleh Siwar, Muhammad Khairi, Nurul Ashikin dan Siti Zalika pada 2019. Hasil daripada kajian ini menunjukkan peratus golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 yang tertinggi adalah di Selangor, Perak dan Johor. Selangor dan Perak menunjukkan jurang golongan isi B40 disebabkan peluang pekerjaan dengan gaji di bawah RM3,860. Hasil daripada kajian ini juga menunjukkan cabaran-cabaran yang ditempuhi oleh golongan tersebut. Antaranya adalah peningkatan kos sara hidup, yang kedua ialah keberhutangan yang tinggi dan ketiga ialah kurang keupayaan keusahawanan kecil dan mikro. Kajian yang kedua adalah tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi dan penduduk Malaysia. Kajian ini adalah dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada 23 hingga 31 Mac 2020. Sebanyak 168,182 responden telah melakukan kajian ini. Hasil daripada kajian ini terdapat 46.6% kehilangan pekerjaan kesan daripada virus COVID-19. Seterusnya, majoriti responden mempunyai ketidaksediaan sekiranya tempoh PKP dilanjutkan. Dan yang terakhir sekali adalah 31.4% responden yang bekerja sendiri mempunyai simpanan hanya mencukupi bagi tempoh kurang daripada 1 bulan. Kajian yang terakhir yang saya baca adalah tentang kesan bantuan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia terhadap ekonomi dan individu ketika pandemik COVID-19. Kajian ini juga dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang dilakukan daripada 10 hingga 24 April 2020. Sebanyak 41,386 responden. Hasil daripada kajian ini terdapat 96% responden memperolehi faedah daripada pakej prihatin. Manakala seterusnya adalah 90.9% responden memberi keutamaan kepada kesihatan diikuti dengan pendapatan 4.6% dan kehidupan kembali seperti normal iaitu sebanyak 4.5%. Dan hasil kajian yang terakhir ialah 96.1% responden berpuas hati dengan petugas kesihatan dan kemudahan kesihatan yang disediakan kerajaan dalam menangani virus COVID-19. Hasil pembacaan tentang kajian lepas, terdapat perbezaan kajian penyelidik berbanding dengan kajian lepas, iaitu kajian ini lebih tertumpu kepada impak virus COVID-19 terhadap sosioekonomi golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di rapat serta Ipoh sahaja. Manakala kajian lepas lebih tertumpu kepada impak virus COVID-19 terhadap ekonomi dan seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu sistem yang merakumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Seterusnya ialah hipotesis kajian. Hipotesis null mewakili andaian yang menolak hubungan sesuatu pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah bebas. Hipotesis alternatif telah dibentuk mewakili andaian menerima hubungan sesuatu pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah bebas. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang teknik kajian yang telah digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan data. Terdapat 2 sumber data yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan data, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah pengkaji mendapatkan data dengan penelitian secara langsung melalui kerja lapangan.
Manakala sumber sekunder ialah pengkaji menggunakan data daripada buku, akhbar, jurnal, internet, kajian tesis lepas dan terbitan lain seperti blog. Seterusnya, pengkaji ada menggunakan borang soal selidik. Bentuk soal selidik ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian E mengandungi soalan berkenaan dengan demografi dan latar belakang responden. Bahagian P pula mengandungi soalan mengenai impak virus COVID-19 terhadap pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan terhadap golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan rapat setia Ipoh. Yang terakhir ialah bahagian C. Bahagian ini adalah untuk mengenal pasti bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam membantu golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 semasa pandemik COVID-19 seperti bantuan sara hidup BSH. Seterusnya, kaedah pengumpulan maklumat dan data. Kaedah yang digunakan ialah kaedah tinjauan. Yang terakhir sekali, teknik yang digunakan ialah kaedah analisis data. Kaedah yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah berkenaan dengan pengkaji menggunakan graf seperti carta pie dan sebagainya untuk menganalisis data yang telah didapat dan diperolehi oleh pengkaji. Instrumen kajian. Peralatan yang digunakan oleh pengkaji ialah borang soal selidik. Seterusnya, perisian komputer. Perisian komputer yang digunakan oleh pengkaji ialah Microsoft Word, SPSS dan Microsoft Excel. Seterusnya, perkakasan. Perkakasan yang digunakan oleh pengkaji ialah komputer riba dan juga thumb drive. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang skop kajian. Yang pertama ialah sasaran kajian. Sasaran kajian mempunyai 3, iaitu responden, populasi dan sampel. Responden melibatkan golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 di rapat setia Ipoh. Seterusnya, populasi. Pengkaji menggunakan populasi capaian, iaitu hanya menumpukan kepada golongan berpendapatan rendah B40 di kawasan tersebut. Seterusnya, sampel. Sampel yang digunakan oleh pengkaji ialah pensampelan sistematik. Ini adalah kerana di kawasan tersebut terlalu ramai golongan berpendapatan rendah B40, maka pengkaji membuat keputusan untuk menganalisis sebanyak 40 buah isi rumah sahaja. Seterusnya ialah kawasan kajian. Kawasan yang dipilih oleh pengkaji ialah rapat setia Ipoh, Perak. Dan jangka masa yang digunakan untuk mengkaji ialah selama sebulan, iaitu 6 Jun 2021 sehingga 8 Julai 2021. Kesimpulannya, bab 1 sehingga bab 3 amat penting dan perlu diikuti supaya tidak berlaku sebarang kesilapan dalam menjalankan kajian ini. Kajian ini akan menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan data kajian. Data yang telah dianalisis akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam bab seterusnya. Itu sahaja daripada saya tentang cadangan penyelidikan yang bertajuk Impak Virus COVID-19 terhadap Sosioekonomi Golongan Berpendapatan Rendah B40 di kawasan rapat setia Ipoh. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.